Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rosha Zwina. ID saya 21002680. Kami daripada kumpulan 11. Tajuk dokumentari kami ialah Kesepaduan Nasional. Apa yang kami fahami Kesepaduan Nasional? Ia bermaksud penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza. Penyatuan ini yang berbentuk zahir dalam dan luaran dapat menjurus kepada teras kesepaduan nasional. Perlembagaan persekutuan dan rukun negara merupakan tunjang utama kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional juga dikatakan keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Kesepaduan nasional amat penting untuk mewujudkan masyarakat yang dinamik. Masyarakat ini akan mewujudkan kelompok petani tradisional kepada petani komersial industri, golongan miskin kepada kelas menengah serta masyarakat kosmopolitan. Dari segi kemajuan bangsa akan mewujudkan pelbagai etnik dan budaya moderniti yang mengutamakan kestabilan dan kemajuan. Mereka berkongsi norma hidup dan persamaan nilai yang sama. Selamat sejahtera. Nama saya Citra Tamil Chilman. ID saya 21002368. Saya dari kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk dokumentari kita iaitu halangan kepada kesepaduan nasional dari segi faktor politik. Faktor politik merupakan faktor yang paling utama penyebab perpaduan kaum susah dicapai. Faktor politik dibagi kepada 3 aspek iaitu perkauman, wang dan demografi. Antaranya politik perkauman. Isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan dan ekonomi diperalatkan. Selain itu, politik wang, rasuah, pegangan dan prinsip parti diketepikan demi kepentingan individu. Seterusnya, aspek demografi. Jumlah pengundi dan jumlah penduduk bagi sesuatu parti. Parti pemerintah BN perlu mencipta formula tertentu supaya agihan kerusi parlimen keseluruhannya mencerminkan komposisi sebenar penduduk. Kewujudan persatuan politik berdasarkan bangsa, kaum dan etnik hanya memperkuatkan identiti kumpulan dan syawak sangka kerana hanya memperjuangkan hak dan kepentingan kaum tertentu sahaja. Tetapi kebanyakannya hanya memperjuangkan isu-isu sensitif seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan hak keistimewaan. Dasar penjajah yang menyebabkan kaum di tanah Melayu saling mencurigai. Antaranya dasar pecah dan perintah British menyebabkan ketidakpuasan hati dalam kalangan orang Melayu. Jarak sosial serta segregasi antara kumpulan-kumpulan etnik seolah-olah sengaja diwujudkan dan dikekalkan oleh British demi kepentingan dan keselamatan hidup. Semasa penjajahan British, perpaduan kaum tidak diutamakan. Bagi mencapai tujuan ini, kerajaan British telah dengan sengaja menetapkan status dan peranan yang berlainan bagi kaum-kaum Melayu, Cina dan India. Hak berpolitik juga menjadi sesuatu isu menyebabkan perpaduan kaum sukar dicapai. Orang Cina dan India ingin mendapatkan hak politik yang sama seperti orang Melayu. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh Jepun yang menyukai orang-orang Melayu dan menentang kaum Cina telah memberi kesan buruk dan menyemarakkan perasaan permusuhan kaum yang kian tebal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Auni binti Arman. Nombor pelajar saya 21002541. Pada hari ini saya akan memberi penerangan atau pembentangan tentang tajuk kumpulan saya iaitu halangan kepada kesepaduan nasional, dan saya akan memberi penjelasan atau penerangan tentang sektor ekonomi. Baiklah, saya akan memberi penerangan tentang keadaan sektor ekonomi di zaman British. Okey, pada bermulanya zaman British, pihak British mengasingkan kedudukan ekonomi antara masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Sebagai contoh, masyarakat Melayu diberi tugasan untuk bekerja dalam sektor pertanian sahaja, dan masyarakat Cina diberi pekerjaan dalam sektor pelumbungan biji timah, dan masyarakat India diberi pekerjaan untuk menguruskan ladang getah.
disebabkan antara jurang sektor ekonomi bagi ketiga-tiga masyarakat ini berlakunya ketidakseimbangan ekonomi di kawasan-kawasan yang tertentu. Sebagai contoh, kita boleh lihat negeri Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah, Sabah dan juga Sarawak dikategorikan sebagai negeri yang kurang maju dan miskin. Hal ini kerana kebanyakan penduduk di negeri ini adalah penduduk Bumiputera, iaitu penduduk masyarakat Melayu. Dan juga kita boleh lihat negeri Pulau Pinang, Selangor dan Perak adalah dikategorikan sebagai negeri yang paling maju dan membangun. Hal ini kerana ramai penduduk masyarakat Cina dan India menetap di negeri ini. Ketidakseimbangan ini adalah kerana penempatan kaum Bumiputera yang lebih banyak di luar bandar. Baiklah, berdasarkan implikasi daripada jajahan British selama 90 tahun, ia telah mewujudkan aktiviti dui ekonomi. Kita boleh lihat kaum yang bukan Bumiputera jauh lebih maju dan moden daripada kaum Bumiputera. Hal ini kerana mereka melakukan perniagaan, perladangan getah dan perlombongan biji timah. Maka pendapatan yang mereka dapat adalah pendapatan yang lumayan. Kaum Bumiputera iaitu masyarakat Melayu berkecimpungan dalam ekonomi pertanian tradisional seperti menuai padi, bercucuk tanam dan sebagainya. Hal ini mereka mendapat hasil pendapatan yang sangat sedikit berbanding dengan orang yang bukan Bumiputera. Disebabkan jurang antara ekonomi yang berbeza-beza mengikut kaum telah menyebabkan tiada pergaulan mesra antara kaum. Maka kegiatan ekonomi yang berlainan ini telah wujud jurang pendapatan yang tidak seimbang di Malaysia. Antara kaum yang terdiri daripada rakyat miskin adalah golongan kaum Melayu. Ini telah menimbulkan persaingan ekonomi yang tidak sihat dan ketidakpuasan hati di kalangan kumpulan etnik tertentu yang boleh mengancam perpaduan negara. Maka kita boleh lihat pada hari ini sektor ekonomi kita memang berkembang maju, akan tetapi masyarakat Melayu atau kita dikenali sebagai Bumiputera jauh lebih mundur daripada orang yang bukan Bumiputera. Baiklah, sekian pembentangan topik sektor ekonomi daripada saya. Salam sejahtera, nama saya Mung Jie Ying, ID 200018884. Penerimaan masyarakat terhadap sesuatu budaya berbeza dan memerlukan pemahaman yang kukuh. Selain daripada faktor politik dan ekonomi yang disebutkan oleh Citra dan Alni, aspek kebudayaan dalam faktor sosial juga merupakan halangan kepada kesepaduan nasional Malaysia. Setiap kumpulan etnik mempunyai agama dan kebudayaan yang berlainan. Orang Melayu adalah beragama Islam, manakala sebilangan orang India beragama Hindu. Orang Cina menganut agama yang merupakan campuran ajaran Buddha, Lao Tzu dan Confucius. Setiap kumpulan etnik adalah jahil mengenai kebudayaan dan adat resam kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Tanggapan negatif atau sikap prejudis terhadap sesuatu kumpulan etnik juga merenggangkan hubungan antara kaum. Hal ini menyebabkan pergaulan mereka terhad. Keadaan ini berlaku kerana terdapat percanggahan pendapat di antara kaum-kaum tertentu seperti penganut agama Hindu tidak memakan lembu kerana dianggap sebagai haiwan suci, tetapi penganut agama Kristian dan Islam memakan lembu. Begitu juga dengan penganut agama Islam yang tidak memakan babi, tetapi penganut agama Hindu dan Kristian boleh memakan babi. Maka, timbullah perbezaan pendapat di antara mereka yang mungkin akan membawa kepada perbalahan antara kaum. Keadaan ini sememangnya telah menghalang perpaduan dan integrasi nasional. Terdapat perbezaan yang jelas di antara mengetahui dan memahami. Tahu tidak semestinya faham. Dan faham tidak akan wujud tanpa tahu terlebih dahulu. Jika perkara ini berjaya diwujudkan dan dihayati serta diinsafi sepenuhnya, maka hasilnya ialah tidak lain dan tidak bukan perpaduan kaum yang jitu. Nama saya Emily Bong, student ID 200018869. Selain daripada kebudayaan, faktor bahasa juga merupakan salah satu halangan kepada kesepaduan Malaysia. Terdapat surat khabar yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, Cina, Inggeris dan Tamil.
Surat khabar berbagai bahasa ini telah menjarakan jurang pemisahan antara kaum-kaum di Malaysia kerana setiap kaum ingin menonjolkan berita, budaya dan perkembangan yang berlaku di sekitar kelompok kaum mereka sendiri dan di negara asal mereka. Ini menguatkan lagi semangat kecintaan terhadap tanah air dan kaum mereka sahaja. Perkembangan dan semangat yang negatif ini tidak dapat membantu mereka memahami bahasa, budaya dan sensitiviti kaum lain. Keadaan ini akan membawa unsur-unsur perkauman di kalangan mereka yang akan menghalang usaha perpaduan dan integrasi nasional kerajaan. Selain itu, aliran pendidikan yang berasing di tanah Melayu iaitu aliran pendidikan English, Melayu, Cina dan India. Umumnya, setiap golongan ini menghantar anak-anak ke sekolah rendah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sekolah English ialah ditumbuhkan di kawasan bandar dan menggunakan bahasa English sebagai bahasa baratah. Sistem pendidikan kolonial memisahkan persefaham dan pergaulan antara kaum dalam mewujudkan perpaduan. Apa yang kami dapat rumuskan bahawa terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada penghalang perpaduan kaum dan integrasi nasional sebelum tahun 1957 sehingga 1969. Antara faktor-faktor politik seperti dasar pecah perintah oleh British, layanan yang berbeza oleh Jepun memberi kesan yang buruk kepada kaum. Seterusnya, aktiviti ekonomi yang berbeza juga menyebabkan pergaulan antara kaum amat terhad dan disebabkan itu juga kehidupan harian mereka di dalam komuniti terbatas. Apa yang saya dapat fahami, perbezaan sosial seperti agama, bahasa, kebudayaan telah memberi kesan yang mendalam terhadap pergaulan antara kaum di Malaysia. Akhir sekali, kerajaan telah mengambil beberapa langkah drastik bagi merapatkan kembali hubungan antara kaum. Sekian, terima kasih.